Apabila cerita tu tak wujud against tabiat agama, maka ketika itu kita hendaklah elokkan cerita ni. Kalau tidak, dia akan banyak cerita-cerita yang pelik. Saya sebut satu dua contoh sebelum kita dah berhenti. Kadang-kadang orang ni golongan peniaga. Peniaga, hadis yang terkenal lah, semua baru kampungan sunnah semua ni pakat baca, iaitu al-bazinjan syifa min kul al-bazinjan 5 ukilalah. Terung itu untuk apa yang dia dimakan. Pasal ada hadis yang sahih, Zamzam 5, ma'u Zamzam 5 syuribalah, air Zamzam untuk mengikut niat orang yang minum. Jadi toki terung pun kata, aku pun kena buat hadis macam ni juga. Jadi dia buat hadis tentang terung. Lalu ada orang beli terung. Kemudian toki kacang, orang kita panggil kacang apa? Kacang dal lah. Orang Penang kata kacang parpu. Kan? Kacang dal lah, adas. Toki adas pun buat, adas ini adalah makanan para nabi. Toki beras pun buat hadis, laukana ar-rusul rajulun, laukana ar-ruzul rajulan lakana haliman. Kalaulah beras itu seorang lelaki, nescaya ia seorang lelaki yang bersopan santun. Toki beras buat. Jadi banyaklah hadis-hadis palsu tersebar. Lah, mai zaman sekarang ni ramai orang berniaga. Kopi Nabi. Itu antara hadis palsu tu. Pasal dia sanad kepada Nabi. Minuman Nabi. Dan ini saya dah selalu sebut, kita kena tahu. Nak sandar-sandar ke Nabi ni, kena hati-hati. Kadang-kadang kita sandar satu benda, kita tak teliti. Kita berlebih-lebihan. Orang Melayu ni, dulu ni, dia jarang minum susu. Kebelakangan ni minum susu. Orang putih lah kalau tengok minum susu ni, susu lembu. Lah ni bila kambing besar-besar main ni, orang mula berniaga kambing. Perah kambing. Susu kambing ialah susu Nabi. Tentulah Nabi minum susu kambing. Nak minum susu apa lagi yang ada? Susu lembu, susu kambing. Ada hadis tentang susu lembu. Tapi berlebih-lebihan pula kempen tentang susu kambing ni. Adalah khasiat dia. Kalau saintifik kata okey, tak apa. Tapi untuk dijadikan dengan minum ni jadi ini, kerana Nabi minum ni jadi begini, kadang-kadang itu tokok tambah. Nabi minum susu kambing, Nabi makan tamar. Ini semua benda yang Nabi makan yang ada pada persekitaran Nabi. Mana yang Nabi sebut bagus, kita beriman dengannya, kita terima. Mana yang Nabi tak recommend apa, kita tahu Nabi manusia, dia makan benda yang ada di sekitaran dia. Innama ana bashar, kata Nabi, sesungguhnya aku manusia. Ada orang bagi buah masam kat Nabi, Nabi makan. Dan kita kena tahu, Nabi telah, antara benda yang terkena pada Nabi, Nabi telah diracun oleh wanita Yahudi di Khaybar. Sebab itu dalam riwayat, sehingga ke akhir hayat Nabi, Nabi kata, masih lagi terasa racun Khaybar itu di dalam urat nadi aku. Sehingga menyebabkan sebahagian para ulama menyatakan bahawasanya Nabi ini termasuk di kalangan orang-orang yang syahid. Kerana Nabi ini telah kena kepadanya, dia dibunuh oleh orang-orang, oleh wanita di Khaybar itu. Last, banyak lagi bab ni, cuma tuan-tuan boleh baca sendirilah. Contoh ada hadis yang selalu dibaca. Bukan kata semua salah, tapi antara yang ada tu dalam buku Fadail A'mal lah. Buku tu banyak juga benda yang bagus. Tapi saya ceritalah, bukan nak kata kat jamaah tabligh. Banyak juga yang bagus. Tapi dalam buku tu, dia ada nukil beberapa hadis. Antaranya hadis bahawasanya Abdul Rahman bin Auf masuk syurga lambat. Yadkhulunal jannata habwan. Abdul Rahman bin Auf masuk syurga merangkak. Sebabnya kerana Abdul Rahman bin Auf ni kaya. Oleh kerana dia kaya, maka dia harta banyak sangat, hisab kepada dia tu banyak, dia kena merangkak baru boleh masuk syurga. Pertama kita kena tahu Abdul Rahman bin Auf ni 10 yang dijamin masuk syurga. Segala harta dia telah bagi kepada perjuangan Nabi SAW. Dia kaya,
ahli-ahli sejarah Islam kata Abdul Rahman bin Auf ni boleh tukar batu jadi emas. Bukan dia tukar batu jadi emas, maksudnya ahli berniaga lah. Dia pergi Madinah, orang tahu apa, dia kata bagi kat aku meja berniaga lah. Dia kaya sat lah. Dia memang ahli perniagaan. Dia bukan tukar batu jadi emas tu, dia macam cerita The Alchemist tu kan. Dia maksudnya ahli perniagaan. Kalau orang Islam baca hadis Abdul Rahman bin Auf yang demikian punyalah berkorban kepada Nabi, masuk neraka, masuk syurga lewat merangkak disebabkan kerana dia terlalu kaya, artinya orang Islam hak lain tak boleh kaya dah. Orang Islam yang lain tak patut kaya. Kalau dia masuk merangkak, yang lain pasal menerap. Hadis yang seperti ini boleh menyebabkan memundurkan orang Islam. Tuan-tuan pernah baca kitab Tajul Muluk? Kitab lama. Siapa baca buku karya Azizi Abdullah meninggal, seorang tua di kaki bukit, kaki gunung. Tok Ya kalau nak buat rumah, dia kena tengok dalam buku Tajul Muluk dulu. Dalam buku Tajul Muluk akan sebut hari apa naas, hari apa bala, buku tu kan sebut. Sebahagian daripada petua-petua tu diambil daripada hadis palsu. Antara hadis palsu tersebut, akhiru arbi'a minasyahr yaumun nahas mustamir. Hari Rabu yang terakhir bagi setiap bulan ialah hari naas yang berterusan. Sebab tu ada petua, jangan pergi mana-mana hari Rabu terakhir, ni bahaya. Dulu orang kita mandi safar pun sebenarnya diambil daripada khurafat. Kerana safar ni Arab. Sebab tu kalau kita tengok zaman dulu yang mandi safar tu tulis ayat apa semua di ayat tu. Yang tulis tu ustaz je tolong tulis kat depa. Nak elakkan bala. Agama tentang karut-marut yang seperti ini. Antara lain lagi riwayat yang menyebut man ahabba karimataihi fala yaktubanna ba'dal asr. Siapa yang sayang kat mata dia jangan tulis lepas asar. Mungkin dulu betul kot, tapi bukan hadis Nabi, petua. Tapi zaman lah setengah orang lepas asar jangan duk tulis apa dah, kelabu mata. Dan ini juga bukan hadis yang sahih daripada Nabi, bahkan ia termasuk hadis palsu. Antaranya lagi ialah banyak hadis-hadis palsu yang lain. Sebahagiannya hadis-hadis yang menetapkan tentang sembahyang raghaib, sembahyang pada bulan Rejab. Semua hadis yang menetapkan tentang sembahyang khusus pada hari-hari khusus tidak sahih daripada Nabi SAW. Kalau kita jumpa hadis kata sembahyang Rabu, sembahyang Khamis, sembahyang hari Isnin, semua hadis yang menetapkan tentang fadilat sembahyang mengikut hari tidak ada yang sahih. Ulama hadis buat banyaklah ketetapan untuk tahu, untuk mudah orang awam faham. Hari yang sembahyang tentu hari Jumaat lah, sembahyang Jumaat. Termasuk juga tidak ada hadis yang sahih yang menetapkan basuh tangan baca apa, basuh muka baca apa masa nak wudu, seperti yang disebut dalam sebahagian kitab. Bukan cerita lah, bukan nak ni, tapi sebahagian kitab-kitab orang Melayu baca ni ada sebut, tapi hadis-hadis ni tak sahih. Termasuk yang tidak sahih umpamanya hadis-hadis yang menyebut tentang fadilat memakai serban. Pakai serban tu tak salah pakai serban tu. Nabi pakai serban tak? Ada hadis Nabi pakai serban. Ada tak fadilat tentang pakai serban ni? Ta'ammamu fa inna al-malaikata ta'ammamat, berserbanlah kerana malaikat itu berserban. Hadis-hadis ni tak sahih.
Terima kasih Kementerian Tunggu. Boleh. Maka hadis-hadis yang seperti ini, tunggu minta teruskan. Hadis-hadis yang mempunyai ciri-ciri yang saya sebut tadi, hadis-hadis ini tidak sahih dan tidak sabit daripada Nabi SAW. Maka sebab itu apabila kita baca hadis ataupun kita forward hadis ni kat orang, kita kena semak elok-elok supaya kita tak forward hadis-hadis yang tidak. Kadang-kadang banyak hadis-hadis yang tak ni bila masuknya bulan, masuk bulan Rejab, masuk bulan Syaban, masuk bulan-bulan tertentu, kita mula forwardkan hadis-hadis tentang bulan-bulan ni. Banyak yang tidak sahih, hadis-hadis yang berkaitan dengan hal yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita dan kita ambil perhatian tentang hadis-hadis ni, terutamanya di dalam masjid ni lah. Masjid ni baru masjid baru ni, bila orang mengajak ni, kita kena tanya juga ustaz ni bila dia baca hadis. Kadang-kadang kita tengok hadis tu pelik kat bunyi. Ada orang baca hadis, hadis-hadis yang tak sahih. Kalau isteri tu dia jilat tubuh suaminya dan menghisap seluruh nanah yang ada pada tubuh suaminya pun tidak akan dapat membayar jasa suaminya. Hadis ni tidak sahih. Walaupun ulama bincang taraf kedudukan dia itu, kerana tak mungkin sampai begitu Islam merendahkan martabat wanita. Kadang-kadang banyak hadis ni yang mengajak ni ustaz. Jadi ustaz ni dia baca hadis belah lelaki je lah, kan? Jadi belah hadis belah perempuan tu dia tak kena sikit. Dan banyaklah yang kita hendak hati-hati di dalam periwayatan hadis-hadis Nabi SAW, termasuk di dalam perkara-perkara yang membabitkan Israiliyat khususnya. Israiliyat ni kisah-kisah yang kadang-kadang kisah itu ada di dalam hadis, ada dalam Quran, tapi dia punya perincian dia tu tak ada dalam Quran. Contohnya Nabi Khidir alaihissalam. Cerita Nabi Khidir ada dalam Quran, tapi detail kepada cerita Nabi Khidir ni antara yang masih hidup lagi. Sebab tu orang petua bila nak ambil pokok minta izin kat Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir. Dalam riwayat Melayu lama dikatakan hantuah berjumpa dengan Nabi Khidir. Semua cerita Nabi Khidir masih hidup tak munasabah. Sebab kalau Nabi Khidir ni masih hidup, dia tak bolehlah duduk saja-saja seorang-seorang dia, duduk biar orang Islam susah ni. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, kalau Nabi Khidir masih hidup masa perang Badar dia kena mai. Pasal apa? Dia pergi ke lain, tinggal Nabi Muhammad SAW seorang-seorang menghadapi tentera yang besar, sedangkan orang Islam sangat lemah ketika itu. Tapi orang kita banyak percaya Nabi Khidir bila menurun panggil Nabi Ilyas nak petik pokok. Ini semua hasil daripada khurafat yang lahir daripada sebahagian riwayat yang direka. Sebab itu maka berhati-hati di dalam membaca hadis-hadis Nabi SAW, kerana soal authenticity ataupun keabsahan, kesahihan hadis ni penting. Lah ni kita main forward lah, hantar. Sebab tu bila orang hantar kat kita mesej ni, baca dulu. Kadang-kadang dia tulis benda tak betul kan. Riwayat Bukhari. Baru ni saya sebut dalam ceramah, saya sebut kadang-kadang hadis tu betul, tafsiran salah. Tadi saya duk tengok petang tadi, ramai orang mula duk bekam bayi ni, bekam kepala budak 20 hari itu seorang bekam. Lah pakat ramai duk bekam lah, daripada sunnah Nabi pi bekam budak, kesian 20 hari bekam. Itu saya kata Nabi ni memang dia bekam, tapi dia bukan bekam duk saja-saja pi bekam. Dia bekam kerana dia sakit, kan? Ihtajaman Nabi SAW wa huwa muhrim fi ra'sih
Nabi bekam di kepala dia sedangkan dia berihram, kata Ibnu Abbas, sebab dia sakit di kepala.